Assalamualaikum, salam malam Kliwon. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda mengeramai perasaan kisah misteri. Okey guys, hari ini kita ada satu tetamu yang dijemput pada malam ini untuk kongsi kisah pengalaman pada anda. So, boleh perkenalkan diri dulu. Nama aku Zack. Zack. Yeah. Okey, nama Zack. So, okey Zack. Ada 3 cerita yang akan diceritakan kisah seram pada malam ni. Ya betul, ada 3 cerita. Tapi aku nak fokus kepada 2 cerita utama. 2 cerita utama. Okey. 2 cerita. Teruskan cerita Zack. Sebenarnya aku nak cerita ni sebenarnya tak adalah menyeramkan pun sebenarnya. Dia sekadar untuk kita kongsikan lah kan kepada adik-adik yang berada di sekolah-sekolah menengah ataupun mana-mana kampus-kampus pengajian lah. Cerita ni adalah satu pengajaran buat semua kepada yang suka ponting kelas lah. Kepada yang suka ponting kelas, pada am kan. Jadi dalam cerita ni aku nak bagi tahu benda ni berlaku sendiri dekat aku waktu dekat asrama dulu lah. Okay. Dan aku dulu sekolah dekat sebuah sekolah menengah asrama. Okay, sekolah asrama di kawasan di daerah utara lah. Okay, utara. Utara tu belah mana? Kedah? Utara di Pulau Pinang. Alright. Cerita dia bermula macam ni. Petang tu aku dengan kawan-kawan aku, kita macam budak-budak sekolah biasa. Okay. Petang tu kami boleh dikatakan diwajibkan bersukan lah. Okay, diwajibkan bersukan. Dan aku ni sebenarnya aku memang tak suka sukan sebenarnya. Aku kalau boleh waktu sukan tu waktu tu lah aku nak, dan aku bagi alasan kat cikgu kata aku nak belajar lah apa semua macam-macam lah. Aku bukan budak yang nakal, tapi boleh katakan jenis suka yang macam mengelak-ngelak sikit lebih kurang lah. Okay. Jadi dalam cerita ni, satu petang tu aku diarahkan oleh cikgu sekolah aku untuk kita bersukan lah. Bersukan macam biasa kita main bola ke apa semua. Okay, jadi kita bermain. Jadi aku ni jenis badan besar. Jadi bila sekali kita bersukan ni, penat dia tu lain macam. Okay. Penat dan semangat dia tu lain macam. Jadi bila kita penat ni, kita balik daripada kita habis bersukan ni, kita balik-balik terlentang lah. Balik terlentang. Dan aku tak tahu waktu tu mungkin aku pun rasa badan-badan pun macam nak sejuk, nak demam tak demam, macam tu lebih kurang lah. Jadi bila aku balik daripada bersukan tu, waktu tu pun masa lebih kurang jam, lebih kurang dalam pukul 6 lebih lah, 6 lebih, dekat pukul 7 macam tu lah. Jadi aku pun tertidur. Bila aku tertidur, kawan-kawan aku pun waktu tu diorang tengah bersiap lah. Bersiap maksudnya kita orang nak pergi sembahyang maghrib dekat kita orang punya surau. Jadi pelajar-pelajar sekolah menengah sekolah asrama aku ni, dia mewajibkan semua pelajar untuk pergi solat maghrib. Mana-mana sekolah pun sama jugalah. Okay? Diwajibkan untuk solat maghrib, solat isyak apa semua. Jadi aku dengan kawan-kawan aku ni pun bersiap apa semua, tapi aku dalam waktu tu aku tengah tidur. Dan bila kawan aku pun dah bersiap, barulah kawan aku kejut aku. Zack, bangun Zack, kata. Aku pun bangun. Waktu tu aku dah macam pening kepala ataupun berpinau-pinau. Waktu tu aku pun tak cakap banyak. Aku bangun, perlahan-lahan aku ambil tuala aku mandi. Bila aku mandi, cerita seram tu bukan dalam bilik mandi lah. Tak ada seram langsung waktu mandi ni. Okay. Aku ni buka air apa semua macam biasa, mandi macam biasa. Tak bawa apa lah masa mandi? Tak ada bawa apa lah? Tak ada apa lah, tak ada kena kacau lah. Kalau kata kena kacau pun aku boleh tampik hantu tu balik lah. Okay, right. Ini dah seorang besar ni. Okay. Jadi bila waktu aku tengah mandi, kawan aku ni nama dia Hafiz dan Fikri. Okay. Kita orang 3 orang ni memang rapat lah. Okay, Hafiz dan Fikri ni memang rapat. Jadi bila kita orang rapat waktu aku tengah mandi ni, Hafiz, aku, Fikri, 3 orang ni, biasanya kami ada perancangan kita orang yang tersendiri lah. Biasanya kami tidak akan attend ke surau. Maksud kita tak pergi ke surau,
kita akan terus lepak di kelas. Okay? Kita akan pergi ke kelas, kita akan lepak dekat kelas terus. Maknanya kita daripada waktu maghrib tu sampai waktu prep tu kita akan prep terus. Tapi sebenarnya bukan kita orang nak prep lah, kita nak main game sebenarnya. Okay? Kita boleh main game apa semua. Game bodoh lah masa kalau game handphone biasa tu. Jadi waktu ceritanya, jadi itu perancangan asal kita orang selalu macam tu lah. Jadi waktu tu dia pun datang ke tandas, waktu tu aku tengah mandi, dia pun datang, dia kata, Zack, kita orang gerak dulu tempat biasa, dia kata. Jadi maksud tempat biasa kau faham lah. Okay? Kau faham maksudnya kita orang akan pergi ke kita orang punya kelas, kita orang lepak daripada waktu maghrib tu sampai ke malam, sampai habis prep lah. Jadi aku pun cakap okay, tak ada masalah, kau orang pergi dulu, kau orang gerak dulu. Dia pun cakap okay, kita orang gerak dulu. Jadi dia pun gerak. Aku pun tak cakap banyak, aku mandi macam biasa, aku keluar bilik air, aku siap-siap. Boleh dikatakan aku ni pelajar yang terakhir keluar daripada bangunan asrama kita orang. Hostel lah. Jadi bila aku keluar daripada hostel aku tu, aku menuju ke kelas lah. Seperti mana yang aku dan kawan-kawan aku buat hari-hari. Jadi aku pergi ke kelas. Aku lepak kat kelas macam biasa. Semua sekali, aku pergi ke kelas laluan yang sama lah. Kita ikut laluan yang sama semua. Aku nampak lah kawan aku ni, Fikri dengan Hafiz ni macam biasa lah dia orang. Dia orang memang kaki game lah. Memang gamer betul lah. Okay. Dia orang duduk dekat tempat yang selalu dia orang duduk. Okay. Maknanya dia orang duduk dekat meja dia orang. Okay. Jadi cuma ni lah, waktu ketika itu, posisi kedudukan mereka kali tu, waktu tu, dia macam dekat dengan tingkap. Maknanya dekat ke tingkap, menghadap keluar tingkap. Bahasa mudah, aku masuk pintu kelas, dia orang membelakangkan aku. Jadi bila dia orang membelakangkan aku pun layan lah. Aku pun terus sembang-sembang macam biasa. Kita orang sembang macam biasa semualah. Waktu dia orang tengah sembang dengan aku tu pula, macam biasa nampak muka macam biasa lah. Okay, alright, dalam cerita ni. Jadi ceritanya bermula, seram dia tu bermula waktu ini. Okay. Waktu aku tengah main handphone, apa semua, main game lah apa semua kan. Waktu tu handphone aku menerima satu panggilan daripada kawan aku, Hafiz. Jadi bila dia tengah call aku pun terus matikan. Indirect aku terus matikan lah handphone tu, panggilan dia. Jadi bila aku matikan, kawan aku ada orang yang boleh katakan yang suka ngusik aku ni bergelak-gelak lah. Tapi dia orang ni membelakangkan aku balik lah. Maksudnya dia orang menghadap ke tingkap. Jadi dia orang belakangkan aku. Aku pun macam biasa, aku layan main handphone, game lagi sekali semua. Aku terima panggilan kedua daripada Hafiz juga. Jadi aku ni, masa kita orang sekolah dulu ni, kalau kita jawab call ni, maknanya akan potong kredit lah. So, maknanya nanti kau kena top up lagi lah. Aku tak cakap banyak, aku terus matikan lah. Maksudnya aku terus jawab lah call dia tu. Bila aku jawab je call yang Hafiz call, panggilan Hafiz masuk tu, aku terdengar suara Hafiz yang tanya aku angkat ganggang, aku jawab telefon tu, aku letak kat telinga, aku dengar Hafiz cakap, Zack, engkau dekat mana? Jadi aku pun macam speechless juga. Sedangkan kawan aku dua orang ni ada depan mata aku yang sibuk tengah bermain game. Bila bila Hafiz jawab, tanya aku, Zack, engkau dekat mana? Straight away, dua orang kawan aku yang depan mata aku ni, dengan perlahan-lahannya, dia cuba nak memandangkan wajahnya dekat aku. Jadi mata aku tengah tengok dia orang. Bila aku dengar suara Hafiz dekat telinga aku, Zack, kau dekat mana? Straight away, dua orang makhluk ni cuba perlahan-lahan nak memandangkan wajah dia dekat aku. Aku dah memang bro. Jadi aku tak cakap banyak. Waktu tu
ada beg aku, ada aku macam-macam benda lah, dompet aku, handphone aku. Aku lepas kat dalam kelas, aku terus berlari sampai ke surau. Okey. Aku berlari sampai kat surau, memang aku dah tak kenal mana signboard, mana lopak, mana rumput, aku dah tak kenal. Aku sampai kat surau. Aku sampai kat surau, waktu tu kawan aku Hafiz dengan Fikri ni, dekat surau kita orang ni ada macam satu bahagian luar lah. Kadang-kadang kita orang ni pelajar macam aku ni, aku suka sama yang dekat luar, bahagian macam beranda luar tu lah. So aku lari kat situ, kawan-kawan aku pun dia pergi dekat aku, dia tengok, dia tanya, Zack, apa cerita, dia tanya. Aku tak cakap banyak, aku diam je. Aku rasa aku mungkin demam 2-3 hari waktu tu. Tapi pada malam tu Hafiz ni beritahu aku lah. Dia ceritakan waktu dia nak ke kelas, waktu masa muda, waktu kita nak fly lah, maksudnya kita tak nak pergi surau, kita nak ke kelas, maksudnya kita nak ponteng ni. Ustaz aku ada jaga dekat laluan kita orang nak ke kelas. Maknanya ada blok lah, okey, ada roadblock lah kat situ. Jadi ustaz aku pegang satu batang rotan, jadi dia kata, okey, semua sekali ni pergi ke surau. Jadi nak tak nak, dia kata kita orang semua pergi surau lah. Hafiz dengan Fikri ni dia terus pergi ke surau. Dan dia orang assume that yang aku juga kena roadblock yang sama. Tapi dia orang cari aku kat surau tak jumpa, sebab tu dia orang call waktu tu. Jadi dekat sini aku nak ceritakan, inilah pengalaman yang aku hadapi sendiri. Bila mana kita cuba nak ponting, last kali ada benda pula yang menyerupai kawan-kawan aku. Aku nak beritahu kat korang, pakaian dia orang sama macam mana baju Melayu aku pakai. Sebiji lah, muka semua sama. Dia mula-mula muka sama, mula-mula muka sebiji sama. Tapi aku andaikanlah kalau kata waktu tu aku tunggu sampailah makhluk ini memandangkan wajahnya. Kalaulah tak ada muka. So aku tak nak imagine lah. Aku imagine muka dia akan pusing lepas tu dalam keadaan senyum. Tapi itulah sebab ini pengalaman yang paling aku rasa paling aku seram lah, antara banyak-banyak pengalaman aku kat sekolah. Jadi kepada adik-adik kat luar sana tu, janganlah bunting. Belajar betul-betul. Banggakan mak ayah. Tapi aku tak adalah aku keluar-keluar tu tak jadi orang. Faham. Ada kejaya semualah, alhamdulillah. So cerita yang kedua pula ni, ini semua waktu sekolah juga. Tetapi ini cerita yang kedua ni pula adalah waktu aku buat praktikal. Aku buat dekat praktikal, tapi praktikal aku ni waktu tu di Johor Bahru. Okay, agak jauh lah. Okay. Jadi sebenarnya aku pergi ke Johor Bahru ni sebenarnya bukan nak praktikal sangat pun sebenarnya, tapi nak jalan-jalan sebenarnya. Kita nak pergi ke rancangan utamanya adalah kita nak pergi ke macam nak pergi ke Singapore. Sebenarnya itulah dia punya main reason why aku nak ke sana sebenarnya. Jadi mak ayah aku bagi kebenaran, tak apa Zack, just pergi je, tak ada masalah. Jadi aku pun pergi ke Johor Bahru untuk jalankan sesi praktikal aku selama 6 bulan. Dan nak mention siap-siap lagi sekali, praktikal aku sukses, A+, alhamdulillah. Okay. Jadi dalam sesi praktikal ni aku ada singgah satu kedai. Okay, aku ada singgah satu kedai makan. So cerita ni bermula di kedai makan tersebut. Sebelum aku nak menuju ke kedai makan ni, aku dan kawan aku naik satu kereta. Nama kawan aku, nama dia Allahu Akbar, tak ingat nama kawan praktikal aku tu. Tak ada masalah Okey, nama kawan aku tak ingat nama, lupa. Aku kata nama Luqman lah, senang Okey. Dalam perjalanan aku ke kedai tu, aku cakap dengan kawan aku, Man, ada tak satu tempat yang agak mistik dekat area Johor Bahru ni? Waktu tu laluan aku di Dangabe. Laluan aku di Dangabe. Jadi kawan aku cerita lah, dia kata ada lah macam Villa Nabila, dia cerita lah macam-macam ya, Villa Nabila apa semua gini semua. Tapi aku percaya kat luar sana cerita Villa Nabila pun dah memang famous lah. Dan aku rasa aku tak nak cerita pasal Villa Nabila tu, dan macam-macam pengalaman aku tak tahulah. Tapi aku tak pernah pergi pun, dan aku tak teringin pun nak pergi situ.
Bila aku dengar cerita villa ni, aku dah tak nak pergi dah. Sebab aku dah cerita macam mistik dan lain macam. Jadi aku nak ceritakan di kawasan tu juga. Okay. Kita orang berdua singgah di satu kedai makan. Dan bila kita orang singgah satu kedai makan, cerita itu diceritakan oleh satu owner lah. Owner tu cerita kat kita orang apa yang berlaku. Jadi dalam cerita ni, apa yang aku nak kongsikan dengan kat orang luar sana, cerita ini adalah melibatkan kepada satu buah keluarga. Ini yang diceritakan oleh owner kedai lah. Betul tak betul, tak tahulah aku, wallahu alam lah. Jadi owner ni cerita pada kita orang, ada satu cerita, dia kata ada satu cerita satu keluarga orang Singapura. Okay, dia datang ke Malaysia untuk shopping. Biasa orang Singapura datang kat Malaysia ni, datang kat tanah Melayu lah bahasa mudah ni, dia orang nak shopping sebenarnya biasanya. Okay, dia nak shopping. Dan aku pun salah seorang jenis kaki shopping sebenarnya. Tak apa. Jadi bila dia orang nak shopping, dia orang akan datang ke Malaysia. Tengoklah dalam seminggu ke sebulan sekali apa lebih kurang, dia akan datang ke Malaysia dan dia orang akan mencari satu shopping mall yang orang kata maksudnya yang setiap kali tu bertukar-tukar. Mungkin mula-mula dia pergi dekat Paradigm Mall ke, lepas tu esok pula dia tukar mana-mana mall kat Johor. Aku pun dah tak ingat nama mall kat Johor ni, kat JB ni aku tak ingat. Jadi dia reach satu tempat baru, ada satu tempat tu dia sampai kat shopping mall. Orang Singapura ni dia shopping macam biasa, dia shopping macam biasa semua sekali. Jadi selepas dia shopping dekat satu tempat shopping mall tu, dah habis shopping, dia turun daripada shopping mall tu, dia terus singgah dekat satu kedai makan owner ni lah yang cerita kat aku ni. Kedai makan owner pun aku tak cerita siapa dia lah, kedai mana, sebab aku pun dah tak ingat. Okay, 7 years yang lepas lah, 7 tahun lah. Okay, jadi owner ni cerita, keluarga Singapura ni dia turun daripada kereta. Okay, dia order makan macam biasa, order air macam biasa. Tapi owner kedai ni tanya kepada orang Singapura ni selepas orang tu order. Selepas orang Singapura ni order apa semua, dia tanya, you ni dari mana? Dia kata, I baru balik shopping. Dia kata, balik shopping? Shopping dekat mana? Dia tanya. Oh, saya shopping dekat sini. Dia ceritalah dekat sini. Jadi waktu tu owner kedai ni pun dah macam terkejut ataupun heran, muka keheranan lah, muka macam pelik, apa pasal. Jadi orang Singapura ni pun pelik lah, kenapa ni pelik? Aku cakap aku shopping je kan, apa pasal kau pelik, muka pelik sangat. Jadi orang Singapura ni tak cakap banyak, owner ni pun tak cakap banyak. Owner ni pun katalah, situ dia on the spot, dia cakap lah, situ tak ada shopping mall, dia kata. Jadi orang Singapura ni kata, ada, saya shopping banyak ni, barang-barang dah kereta, kalau awak nak tengok, main tengok. Kata, saya shopping. Okay. Jadi owner ni kata, shopping? Ya ke? Boleh saya pergi tengok? Dia kata, apa yang awak shopping? Dia kata. So dia jadi orang Singapura ni macam marah lah, apa kau ingat aku gila ke apa? Jadi dia pun tak cakap banyak, dia tarik owner tu, jom pergi tengok dalam kereta saya tunjuk barang apa yang saya beli. Dia buka straight away, dia buka dia punya bonet kereta tu, nampak penuh daun-daun kering. Bila dia sedar daun kering penuh, baru dia sedar dekat baju dia, dekat seluar dia, dekat kasut dia, semua hitam kotor. Dengan anak-anak dia punya baju, comot-comot anak dia punya waktu tu. Sebab patutlah owner ni heran, kenapa dia tanya. Sebab dia orang kotor, baju kotor, seluar kotor semua. Baru sedar. Jadi dia buka bonet, nampak ada barang-barang daun kering. Lepas tu owner ni bagi tahu, sebenarnya shopping mall yang di Singapura, di Johor Bahru tu belum lagi beroperasi. Tapi aku dengar cerita daripada kawan-kawan aku yang lain, katanya shopping mall kat situ dia tak dapat satu kelulusan. Ada yang sebut pernah beroperasi tapi ditutup. Aku tak tahulah yang mana satu, sebab aku pun bukan orang Johor. Jadi aku dengar cerita macam tu. Jadi apa yang aku cuba nak sampaikan adalah kat sini, kadang-kadang kita ni perlu lebih berhati-hati. Kita perlu lebih berhati-hati, banyakkan ada selawat supaya tak terjadi benda tu pada kita lah. Dan apa yang cuba aku nak ceritakan dekat sini adalah pengalaman-pengalaman aku dalam tempoh sesi belajar. Maknanya daripada aku sekolah sampai aku masuk ke sesi praktikal.
Cuma aku nak tanya, kat mana dia shopping tu? Shopping mall itu aku tak tahu. Aku tak nak Aku macam pernah dengar Pernah cerita shopping tu. Tapi shopping tu dah tutup lama lah. Dah tutup lama. Aku rasa pernah dengar benda tu, shopping. Tapi aku dah lupa nama shopping. Sebab aku dengar cerita kawan aku cakap shopping mall tu tak pernah beroperasi satu. Pernah beroperasi, ada satu idea cakap, ada satu kenyataan pernah cakap beritahu kat aku, shopping mall tu pernah beroperasi. Tetapi dia telah ditutup. Itu je lah yang kita dengar. Tapi sejauh mana kebenaran tu, kalau tipu owner tu, tipulah aku. Macam tu je lah. So, cerita yang ketiga adalah cerita yang berlaku sendiri di depan mata aku. Okay, cerita yang ketiga ni pendek je. Tidak menyeramkan sangat. Tapi aku rasa sampai aku mati aku akan ingat lah. Yang pertama, cerita ni berlaku waktu tu selepas kita berpuasa, waktu tu hari raya. Okay. Aku dengan kawan aku 2 orang. Nama dia Firdaus, nama dia. Okay. Kawan aku punya rumah ni, dia dekat satu penempatan kampung. Okay, satu penempatan orang Melayu lah. Dekat satu tempat dekat Pulau Pinang juga. Kalau tak salah aku dekat area Bukit Tengah, Bukit Tengah. Jadi, sebelah rumah dia tu ada satu construction binaan rumah 3 tingkat. Yang ada lebih kurang, kalau tak salah aku, dianggarkan ada lebih 50 buah unit yang dah terbengkalai. Jadi maknanya rumah dia, sebelah rumah dia tu ada satu tembok tinggi yang memisahkan antara perumahan yang terbengkalai tu dengan kawasan penempatan kampung dia. Jadi aku pun datang ke rumah dia macam biasa. Waktu tu seingat aku raya kedua kot, aku rasa. Aku datang, aku raya-raya, aku makan-makan macam biasa lah. Okay. Cerita dia macam ni. Aku ni terkenal dengan orang yang sembang lebih. Macam ni, korang mesti ada satu kawan-kawan korang yang dia sembang pokok boleh goyang, pokok boleh putus kan. Dia belum sembang, daun boleh gugur, macam tu. Jadi aku adalah orang yang macam tu sebelum ni. Tapi sebenarnya aku bukan nak cakap besar, tapi aku nak bergurau. Jadi aku cerita dengan kawan aku senang je. Cerita dia senang, simple cerita dia. Aku datang rumah kawan aku datang untuk nak berhari raya. Waktu tu jam lepas isyak, lebih kurang 8.45 macam tu lah. Aku pun dah semayang kat rumah dia. Aku cakap dekat kawan aku, "Oi, okey. Kawan aku, jom. Zack, masuk kereta. Kita pergi raya rumah kawan yang lain." Jadi sebelum aku masuk kereta tu, aku cakap dekat kawan aku, Firdaus, rumah yang dekat belakang rumah kau ni dah berapa lama terbengkalai? Dia kata dah terbengkalai hampir 15 tahun. Dan sampai sekarang projek itu belum lagi dinaik taraf apa-apa. Mungkin aku rasa CF tak dapat ke apa benda, dia punya CCC tak ada ke apa, aku tak tahu cerita lah. Jadi nak dijadikan cerita, aku pun cakap dengan kawan aku tanya sembang lebih kurang apa semua. Aku kata kat kawan aku macam ni lah, kita pun lama tak jumpa, jadi nak tak kita buat paranormal activity. Aku dah sembang macam tu lah. Jadi kawan aku cakap, kau gila, dia kata. Tak boleh, aku tak berani. Kalau kata kau nak pergi, kau pergi, dia kata. Kalau aku tak nak, dia kata. Aku cakap dia, kita try lah, why not? Malam raya mah, kita try. Malam raya kedua lah maksudnya, malam raya ketiga. Jadi kawan aku cakap, kalau hang nak panjat, dia kata, hang ambil tangga dekat belakang rumah aku tu, dia kata, rapatkan dekat tingkap, dekat tembok tu, nanti hang panjat tangga boleh naik kat situ lah. Jadi aku cakap ada tangga, ada, nampaklah tangga semua. Jadi aku tak cakap banyak. Jarak aku antara tembok tu, aku rasa lebih kurang 30 meter rasa. Jarak tak jauh sangat lah. 30 meter ke? 30 meter. 30 meter jauh. Lebih kurang dalam 30 kaki, sorry. Jarak aku ulang balik. So jarak aku di antara tingkap dengan aku tu, antara dia lebih kurang 30 kaki je, tak jauh. Aku pandang dekat tingkap tu. Jadi bila aku pandang, aku perhati je dekat tingkap tu, aku nampak satu tangan yang seolah-olah keluar daripada tingkap tu. Dia memanggil aku. Tangan dia tu warna putih saja. Warna putih tangan dia. Maknanya dia tunjuk kat aku seolah-olah tangan memanggil aku.
Jadi disebabkan aku yang cakap besar ni, aku dah tak boleh cakap apa, aku speechless, aku terus masuk kereta, aku menjerit dalam kereta, aku cakap kawan aku, "Daus, jom kita belah sekarang." So waktu tu kawan aku tanya, "Kenapa ni? Zaid, Absal, ada masalah apa?" Aku cakap, "No, sekarang ni, kau dengar cakap aku, kita belah sekarang daripada tempat ni." Belah rumah kawan aku lah. Kawan aku pun tak cakap banyak, dia start kereta, dia belah, kita pun keluar. Barulah aku cerita kat dia. Ini cerita. Jadi kawan aku tak cakap banyak, kawan aku cakap itulah hang dia yang cakap besar sangat macam ni. Dan sampai sekarang inilah titik permulaan daripada situ yang aku dah tak cakap besar. Aku cerita ni semua banyak kepada pengajaran. Itu sajalah. So, aku pun dah nak balik. Aku 3 cerita aku pun dah cukup. Yang lain cerita aku dah tak ada dah. Itu pengalaman 3 aku yang aku ada. Tapi so far alhamdulillah aku tidak dipertunjukkan sebarang apa dia, maknanya lembaga ke apa semua aku tak nampak, kecuali satu tangan yang manggil aku yang sampai sekarang aku akan ingat sampai bila. Itu je lah. Okay guys, itu sahaja cerita seram daripada Zack. So, seperti biasa, kalau anda ada sebarang kisah seram yang ingin dikongsi kepada Santai Chill, anda boleh email ataupun anda boleh buat panggilan telefon video call kepada kami. Okay, so jangan lupa share dan subscribe Santai Chill, okay? Bye-bye.